InsyaAllah kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita pada pagi Jumaat ini dengan kita sama-sama insyaAllah kita baca surah Al-Fatihah bersama-sama insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minas salihin. Allahumma ja'alna minal muta'allimin. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma alimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. InsyaAllah nak minta izin nak sharekan slide insyaAllah Jadi alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia, dan juga insya-Allah termasuk seluruh manusia itu adalah kepada kita semua. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita bukan sahaja dengan Al-Quran, tetapi meninggalkan kita dengan As-Sunnah yang telah diriwayatkan oleh para periwayat hadis sehingga sampai kepada kita pada hari ini, dan kita dapat menikmati hadis-hadis baginda Nabi ini sama sebagaimana para sahabat menikmati hadis-hadis ini, sehingga kan kemungkinan kita ini lebih daripada setengah-setengah para sahabat. Dan dalam janji Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahawa kemungkinan salah seorang daripada orang yang hidup daripada umatku ni di akhir zaman, mereka ini boleh mencapai kelebihan lebih daripada 50 orang para sahabat. Iaitu apa? Apabila mereka ini berpegang kepada sunnah aku dalam keadaan yang sangat-sangat sukar, sangat susah. Iaitu Nabi SAW sebut kal-qabidi alal jimari, seperti seorang yang memegang bara api di dalam tangannya. Susah nak menunjukkan kepada susah dan sukarnya di akhir zaman ni nak berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kita berpegang kepada, kita mempelajari sunnah Nabi ni. Semua apa yang disebutkan oleh hadis ni adalah merupakan sunnah. Bukan hanya sunnah ni tertentu kepada pakaian sahaja, rupa bentuk sahaja, tetapi yang paling utama ialah berpegang kepada Islam dan juga apa yang disebutkan oleh hadis-hadis Nabi, termasuklah yang utamanya ialah apa yang telah dikumpulkan oleh Imam Nawawi sebagai satu contohnya yang disebutkan, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab baginda ini, kitab beliau ini, iaitu kitab hadis 40 insya-Allah. Jadi kita mempelajari untuk beramal, dan kemudian kita mempelajari untuk dengan niat untuk menyampaikan kepada orang lain selepas daripada kita telah mempelajarinya insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pagi ni kita bersama-sama insya-Allah. Terima kasih kepada Hajah, terima kasih kepada semua. Selamat Hari Guru, semua kita adalah guru semua adalah murabbi orang yang mendidik insya-Allah. Murabbi dalam bahasa Arabnya, ataupun muallim. Muallim tu orang yang memberi ilmu, tetapi lebih lagi ialah dipanggil murabbi, kerana murabbi bukan hanya memberi ilmu tapi juga memberi tarbiyah.
iaitu mendidik, mengubah anak-anak murid kepada yang lebih baik. Alhamdulillah. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada hadis yang ke 21. Betul insya-Allah kalau betul, alhamdulillah. Hari ini hadis ni pendek saja insya-Allah. Hadis ni pendek dan kemungkinan kalau ada kesempatan kita akan sambung hadis yang ke 22 insya-Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Amru, wakila Abi Amrata. Namanya ialah Sufyan ibni Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu. Qala, katanya, qultu, aku telah berkata. Maknanya hadis ini adalah berkaitan dengan dia sendiri, sebab dia yang berkata. Ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, kulli, katakan kepada aku, beritahu kepada aku, ceritakan kepada aku, fil islami, di dalam Islam ini, qaulan, satu kata-kata, satu perkataan, la as'alu anhu ahadan, aku yang mana aku tidak perlu lagi, ataupun aku tidak perlu, dia kata, ataupun aku tidak boleh bertanya ghairaka, ahadan ghairaka, selain daripada engkau. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kul amantu billahi summastaqim, katakan aku beriman dengan Allah, summa, dan kemudian istaqim, istiqamahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi pendek saja insya-Allah. Kita tengok sikit insya-Allah penjelasan hadis ni ataupun apa yang terdapat dalam hadis ni, dari segi maknanya, dari segi apa dari segi maknanya, dari segi perkataan-perkataannya lah iaitu yang pertama sekali kita akan tengok sini ialah Abu Amr. Jadi saya tanda-tandalah sambil-sambil insya-Allah supaya kita ni mengajarlah macam mengajarlah gitu kan. Iaitu dia kata hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang bernama Abu Amru sini. Abu Amru Amru tu cara tulis dia ada waw di depan tu ada di belakang, minta maaf, di belakang tu ada waw. Ni waw ni. Jadi waw tu kalau tak ada waw tu dia akan baca dengan Umar. Sebab itulah dia nak bezakan tulisan tu. Asalnya tak ada waw tu, tapi oleh kerana nak bezakan. Sebab orang Arab asalnya ialah dia tak ada baris yang baris-baris ni, inilah baris atas, baris bawah kan, baris atas, baris bawah, baris depan, baris mati. Ada 4 jenis baris 4 jenis baris ni sebenarnya zaman Nabi tak digunakan. Dia sebenarnya baru saja, iaitu dikatakan di zaman Abbasiyah, maknanya lebih kurang 100 tahun lepas daripada Nabi. Gitu 100 tahun, lebih daripada 100 tahun selepas daripada Nabi wafat, barulah ditandakan baris-baris ni. Jadi sebab tu zaman Nabi tak ada baris. Kalau zaman sekarang ni, kalau kita pergi ke negeri-negeri Arab, kita tengok surat khabar dia kan, newspaper yang jual-jual tepi jalan, ataupun majalah ke, ataupun whatever lah, yang tertulis-tulis semua tu kan, di mana-mana lah dalam buku ke semua sekali, tulisan Arab memang tak ada baris. Itu asal dia, dan memang digunakan macam tu. Kenapa tidak perlu baris? Kerana memang bahasa Arab tak ada baris asalnya. Tetapi kenapa diletakkan baris? Sebenarnya ulama-ulama telah mencipta selepas daripada zaman Nabi ni, dia ciptakan baris. Untuk apa? Sebab untuk membezakan cara baca. Sebab setelah daripada Al-Quran ni tersebar ke negara-negara yang orang yang asalnya bukan Arab, di zaman khulafak zaman Utsmani, zaman Abbasi, zaman Umawi, maka orang-orang yang bukan Arab ni dipanggil orang Ajam. Dipanggil orang Ajam. Orang Ajam ni tulis macam ni ni Ajam. Maknanya orang Ajam ni kalau tulis dalam macam tu, Ajam dia ni iaitu orang bukan asal daripada orang Arab.
Jadi mereka ni baca Quran tiba-tiba salah. Baca Quran salah. Sebab Quran tak ada baris kan. Yelah, tak ada baris depan, belakang macam mana kan. Kalau kita kata kaulan macam ni, mudahlah kan. Lan kita baca situ. Tapi dia boleh baca dengan kulan. Dia boleh baca apa lagi. Itulah dua bacaan kata. Contohlah kan. Jadi sebab itulah maka orang pun start letak baris. Mula-mula sekali letak baris pada Quran. Pada Quran. Sebab Quran lah yang penting kan. Kalau salah baca Quran, bahaya. Jadi selepas daripada tu, mereka pun mula letak baris ni pula kepada hadis Nabi SAW. Jadi akhirnya, lepas daripada tu, semua benda letak baris. Sebab apa? Sebab kitab-kitab ulama' dan sebagainya. Tapi sampai sekarang, kalau pergi negara Arab, memang tak ada baris. Buku-buku tak ada baris. Orang kata macam mana nak baca? Memang orang Arab tahulah nak bacanya kan. Dia tahulah beza kan. Ini sepatutnya baca-baca atas ni baca. Itu kita sajalah yang tak tahu itu lebih kurang lah cerita Padang ni. InsyaAllah. Jadi seterusnya, sebab itulah dia panggil sini, ada sini amru, dipanggil ada amru, ada. Jadi untuk ni kita sebut juga tadi bukan nama dia. Bila ada abu ni, abi ni, dia ni bukan nama dia. Nama dia itu dipanggil kunyah, dia bagi dalam bahasa Arab. Kunyah tu maknanya ialah panggilan, nama panggilan lah. Nama panggilan yang hari tu ada 3 nama panggilan, nama laqab dan juga nama laqab, kunyah dan juga nasab. Panggil ada 3. Okey. Jadi wakilah dikatakan juga, maknanya ada orang kata diwakilah Abi Amrota. Maknanya ada 2 lah nama dia kan. Satu Abi Amrota, satu Abi Amru. Maknanya 2. Ada orang kata Abi Amrota, ada orang kata dia ni Abu Amri, Abu Amru, gitu Okey, nama dia sebenar dia apa? Nama sebenar dia adalah Sufyanu ibnu Abdillah. Itu nama dia. Dah, sudahlah selesai kan. Makna kunyah dia sudah 2 kunyah dia. Nama sebenarnya ialah Sufyan bin Abdullah. Nama dia pendek saja kan. Kemudian belakang tu kemudian ada As-Saqafi. As-Saqafi. Jadi As-Saqafi ni apa dia ni? As-Saqafi tu kita nama dia hari tu lah kita panggil dia nasab. 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 Nasab ni ialah maknanya dia ni daripada mana, kabilah mana, keturunan mana, negeri mana. Itu biasa nasab. Kalau orang Brunei kita panggil Al-Brunawi. Gitu. Kalau perempuan Al-Brunawiyah lah. Gitu. Kalau saya orang Terengganu kita panggil Terenggani. Gitu kan. Kalau apa lagi kalau orang Saudi As-Saudi. Gitu. Kalau siapa? Apa? Jerudong. Orang Jerudong nak juga dia tu. Al-Jurudurungi. Payahnya nak sebut, ya Allah. Jadi tak perlulah sebab payah nak sebut. Jurudungnya. Kalau temburung, temburungi. Gitu. Ada juga setengah-setengah penceramah-penceramah di Brunei ni ada yang guna nama macam tu. Ada jugalah kan. Itu makna nak tahulah dia ni orang mana lah. Al-Tutungi ke, Al-Belaiti ke, gitu Jadi As-Saqafi ni daripada mana sebenarnya? Daripada dia ni maknanya Bani Saqif sebenarnya. Bani Saqif. Dia daripada satu Bani, nama dia Bani Saqif. Itu saya je ni Bani Saqif. Titik saya tu sambung tak apa. Saqifun. Saqifun ini ni Saqif minta maaf lah tulis atas ni. Saqif ni ialah satu Bani yang kedua besar di tanah Arab ni. Yang paling besar sekali ialah Quraisy. Al-Quraisy Quraisy. Tapi yang kedua besar ialah Bani Saqif. Bani Saqif ni tinggal mereka di mana? Di Taif. Taif. Seperti inilah kan Sultan Syarif Ali, dia tu daripada Taif. Gitu Jadi kemungkinan dia ni Bani Saqif, cuma dia tak sebutlah dia ni Saqif As-Saqafi gitu okey. Jadi Padang mana? Tu As-Saqafi. Jadi dia pada Bani Saqif kita tengok lain sikit kan. Kenapa kita tak kata As-Saqifi? Sebab dia ni Bani Saqif. Dia memang bentuk cara dia macam tu. Nak macam mana? Jangan marah kat saya lah ni.
marah kepada orang yang telah membuat benda tu. Jadi As-Saqafi, okey, dia radhiyallahu anhu bermakna dia adalah sahabat. Kebiasaannya Bani Saqif ni kebiasaannya ialah orang yang masuk Islam selepas daripada peperangan nama dia peperangan Hunain yang telah kita sebut hari itu. Kalau ingat lagi lah peperangan Hunain. Jadi kalau cerita dia panjang, panjang ni maksudnya ialah dari segi carta dia macam tu. Kalau kita kata carta ni ialah 13 tahun. Ingat carta ni mesti dalam kepala ni. Tak boleh lupa ni carta ni. 13 tahun di mana Nabi ni berada di Mekah. Kemudian kita ada 10 tahun Nabi berada di MD. Madinah bukan Maktab Duli MD tu. Itu adalah Madinah Al-Munawwarah jadi kita ada dua peringkat Nabi ni. Jadi masa Nabi SAW berada di Madinah ni, kita kata Madinah ni dia ada peperangan Badar, dia ada peperangan Uhud, dia ada peperangan Ahzab, dia ada peperangan Khaybar. Yang terakhir-akhir sini ialah nama dia ni, tahun yang ke-8 ni, tahun yang ke-8. Nama dia ialah peperangan Hunain nanti. Hunain. Kita sebut dah hari tu Hunain Hunain gitu. Yang surah Taubah. Yang dalam surah Taubah yang Hajjah ada sertakan hari tu kan. Dalam peperangan Hunain berlaku dalam tahun yang ke-8. Bila berlaku peperangan Hunain dia berlaku selepas daripada pembukaan kota Mekah. Selepas bukan kota Mekah, belakang Hunain. Lepas Hunain itulah barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dapat menawan Taif. Maknanya tinggal 2 tahun lagi. Selepas daripada Nabi, sebelum Nabi wafat. Jadi dalam masa 2 tahun itulah ramai orang Hunain ini, orang di Taif ni masuk Islam. Itu kelebihan, maknanya ada juga sempat jugalah. Sempat ada masa juga mereka ni bersama-sama dengan Nabi. Jadi bila mereka ni masuk Islam, ramai di kalangan mereka ni telah berhijrah ke Madinah untuk tinggal bersama Nabi, untuk belajar dengan Nabi dan macam-macam lah. Sebab zaman dulu tak ada Google Meeting nak belajar. Jadi mereka yang tinggal di Taif mesti pergi ke Madinah untuk belajar. Jadi mereka tinggal sana. Antaranya ialah Sufyan ibnu Abdullah As-Saqafi. Tengok kan, dalam masa 2 tahun saja banyak benda dia belajar. Antaranya ialah hadis-hadis ni. Jadi dia ceritalah kepada kita, nasib baiklah dia ada kan, dia ceritakan kepada kita apakah yang dia belajar. Jadi yang dia belajar ni, dia kata, ya Rasulullah, aku pun bertanya. Dia kata, akul tu, maknanya dia tanya sendiri, kita kata tadi, ya Rasulullah. Ingat bila ada ya, mestilah baris dia di atas. Rasulah, macam tu dia baca kan. Cara baca. Bukanlah kalau salah tu taklah berdosa besar, bukan Tapi makna cara baca yang betul ialah bila ada ya, dia mesti Rasulah. Itu. Baris atas Jadi sebab kita ada Rasulullah, kita ada Rasulillah, gitu kalau samik tu Rasulullah, kalau samik tu aku mendengar. Kalau ya, Rasulah juga sama juga baris atas. Rasulullah. Jadi okey, jadi kata dia, ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, kulli, katakan untukku, makna beritahu untukku, fil Islam, mengenai tentang Islam ni, apa-apa saja adalah Islam ni, satu qaulan, satu kata-kata, satu ungkapan, la as'alu, yang mana aku tidak boleh tanya. Ataupun makna kalau aku tanya orang lain pun mungkin tidak boleh memberikan jawapan seperti yang kau beri ni. Itu. Jadi maksud dia sini ialah, maknanya nak katanya ialah orang lain ni mungkin tak boleh nak simpulkan, tak boleh nak buat conclusion seperti mana kau boleh beritahu kepada aku sekarang ni. Ataupun maknanya kalau aku tanya orang lain tak akan boleh jawab. Ataupun tolong pesanlah kepada aku ni tak sempat masa, aku tak boleh sempat nak belajar banyak, aku dah nak balik ke dan sebagainya kan aku banyak kerja kan, aku tak tahulah kan. Jadi boleh tak ya Rasulullah tolong beritahu kepada aku. Simple je dia kata. Yang mana aku tak perlu tanya orang lain dah, aku tanya kau saja. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mana la as'alu anhu ahadan, ni maksud dia kan, iaitu aku tak boleh tanya. Kalau aku tanya pun mereka tak mampu nak jawab dan sebagainya. Jadi akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ceritalah kepada dia.
Jadi qala, lalu Nabi berkata, kul, katakan. Katakan. Apa ni katakan di sini? Apakah adakah hanya mengucapkan dengan dengan mulut saja? Ataupun kul di sini adalah dengan hati sekali. Ni maknanya sini kan. Ulama-ulama akan adalah, nanti kita akan tengok di bawah nanti. Sebab itulah pentingnya kita ada baca penjelasan supaya kita ni jelaslah, kita tak apa ni nanti kan tak teraba-raba kan, apa maksud dia ni kata saja ke, kah cukup dengan kata-kata? Tak. Katakan amantu billah, aku beriman dengan Allah, summastaqim, kemudian yang kedua, kamu mesti istiqamah. Apa maksud istiqamah? Kita akan baca lepas ni, insya-Allah. Jadi okey, kita sampai sekarang ni ialah tentang inilah kita kata sekarang kita tengok apa ni, baru tamat tentang hadisnya secara ringkasnya. Okey, terjemahan hadis ni. Jadi ini insya-Allah kita tak perlu cerita lah sebab dah baca tadi. Istiqamah lah last sekali kan. Riwayat Muslim Jadi hadis ni sahih. Pokok perbincangan hadis. Okey, insya-Allah. Jadi dia nak discuss dalam apa ni, dalam hadis ni apa yang penting. Yang penting ialah istiqamah tu. Sebab beriman tak perlulah cerita kita insya-Allah kan semua dah tahu dah. Bukan dah tahu, tapi maknanya dah biasa dengar lah. Surah Wal Asri pun beriman, surah ni pun beriman, tapi ada satu perkataan sini tiba-tiba, istiqamah. Istiqamah tu apa maksud dia? Gitu. Jadi kita bincang dia sebut sini makna istiqamah ialah sama tak? Muka surat sama tak sekarang tak? Muka surat 79 betul Saya cari yang sama. Betul insya-Allah. Okey. Jadi dalam ni dia kata sini makna istiqamah tu perbetulkan akidah, dan akidah tu nombor 1 tadi kan. Kul amantu billah, kemudian dan beriltizam dalam melaksanakan ketaatan. Iltizam tu maknanya ialah komitmen, memberi komitmen dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mana ada dua maknanya, iaitu hati, akidah tu kan mesti betul. Betul tu maknanya ialah tak bolehlah akidah tu sebab akidah ni makna asal akidah asal original makna akidah ni ialah kita mempunyai iman yang kuat. Gitu. Tapi iman yang kuat dan betul dia ada dua, iman kuat dan betul. Iman ni kuat dan betul. Kalau kuat sahaja cukup tak? Tak cukup. Sebab apa? Kalau kuat iman, maknanya kepercayaan tu kuat. Tapi mungkin tak betul. Jadi sebab itulah penting, dia mesti ada betul. Contoh, saya buat contoh yang salah iman yang salah tapi kuat iman. Contohnya apa? Syiah contohnya. Syiah iman dia kuat Kalau kita semua tengok kan, pada hari 10 Muharram yang lepas lah, ataupun tengok dalam YouTube dia orang Syiah ni dahsyat. 10 Muharram ni bagi dia sangat besar. Sebab apa? Sebab dia hari tu adalah hari dipanggil kematian Husain, dipanggil. Jadi kematian Husain dia akan ada kadang-kadang tu ambil pedang, ambil pisau kan, dia cala-cala tubuh dia. Setengah-setengah tu dia ni buat benda-benda tak betul lah. Jalan atas api kan, atas bara api kan. Jadi macam-macam. Tu adalah cara Syiah. Maknanya orang yang nak buat macam tu nak berjalan atas bara api kan, kemudian tu nak cala-cala muka dengan pisau tu sampai darah-darah tu kan, yang mati tak kira lah kan, ada mati tu. Orang yang nak buat macam tu mesti akidah dia kuat. Akidah kuat, keyakinan dia kuat. Jadi keyakinan dia kuat, tetapi masalah dia kan, keyakinan kuat tapi tak betul. Ya, ada masalah ke? Sebab ada bunyi-bunyi orang bertanya. Oh. Tak silent. Okey. Ya? Mic-nya. Okey, silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita ada dua tadi Nombor 1 kalau saya tulis nombor 1 saya tulis di sini minta maaf lah. 1 betul. Betul.
Yang kedua, kuat. Iman ni. Jadi, kalau tak betul, dia akan jadilah seperti Syiah tadi. Tapi iman dia kuat. Kadang-kadang, kalau yang tak betul lagi, apa yang dahsyat-dahsyat tu, yang tak betul tu? Kristiannya, dengan Trinitinya, dengan Yahudinya, dengan Uzai anak Allahnya. Macam-macam lah. Itu semua tu tak betul. Akidah yang tak dahsyat-dahsyat lagi yang tak betul tu, seperti Hindu ke seperti apa-apa semua kata yang semua berhala semua tu tak betul, tu akidah tak betul. Tapi kemungkinan dia kuat kuat iman dia tu kan. Tengok tu kan, sanggup buat macam ni, sanggup habiskan duit, sanggup ni kan, tu kuatlah iman dia. Tapi iman kuat tapi tak betul. Ada yang terbalik iaitu apa? Iman dia tu salah, iman dia tu betul tapi tak kuat. Sebab apa betul? Dia belajar dah, dia tahu ini salah, ini betul, ini salah, ini betul. Yang betulnya akidah ahli sunnah wal jamaah, dia kata. Maknanya keyakinan dia tu betul. Tapi tak kuat pula. Apa tanda tak kuat dia? Dia tidak melaksanakan. Dia boleh cerita dengan betul, tapi dia tak kuat, iman dia lemah kan. Dia tidak melaksanakan Islam, dia tak semayang, dia tak tutup aurat, dia tak gini, tak gitu, tak gini, tak melaksanakan rukun Islam. Itu makna dia apa tu? Betul, dah betul tapi tak kuat. Ada satu lagi sebenarnya yang dahsyat lagi lah, dua-dua tak betul tak kuat. Itu memang tak boleh pakai langsung lah tu Sebenarnya kalau tak betul tu memang tak boleh pakai. Gitu Kalau tak betul tak kuat lagilah dahsyatnya. Habis cerita tu bahagian nombor satu. Nombor satu tu apa? Iaitu apa ni? Iman. Tapi dalam kita ni dalam yang kita faham ni ada dua kan. Satunya akidah, perbetulkan akidah. Yang keduanya, bila sebut istiqamah tu, artinya ialah seseorang itu mestilah iltizam dalam melaksanakan ketaatan tu. Makna iltizam tu sentiasa dia tu taat kepada Allah. Itu makna istiqamah. Itulah yang Nabi SAW kata, summastaqim. Itu nombor satu, makna istiqamah. Yang kedua, kalau ada orang tanya, istiqamah ni bukan sebut dalam surah Al-Fatihah kan? Siratal lazina an'amta alaihim tu. Siratal lazina an'amta alaihim kan? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, mustaqim. Mustaqim tu maknanya lurus, maknanya melurus tu maksud Islam lah. Situ kan. Itu mustaqim. Tu perkataan dia sama perkataan dia sama tapi dia makna dia berbeza sikit yang situ mustaqim. Dia mustaqim maknanya lurus. Maknanya bukan bengkang-bengkok, tidak kan. Tidak ada kiri kanan tak. Yang sini istaqim. Istaqim tu makna iltizam, makna komitlah kamu. Okey. Itu beza sikit. Yang kedua, Imam Al-Qurtubi berkata, bila dibetulkan i'tiqad, kata-kata dan perbuatan, maka itu adalah iltizam. Tengok kan. Kata-kata Imam Qurtubi dia lain sikit. Maksud Imam Qurtubi kata, maksud dengan istiqamah tu ialah apa? Iaitu betul semua. Betul akidah, betul kata-kata, betul perbuatan, maka itu adalah iltizam. Bukan mesti tak, bukan maknanya ialah melaksanakan. Tapi betul tu. Jadi ini nak ingatkan juga dalam masalah ni, kita katakan masalah perbuatan saya nak sebut juga, perbuatan pun dia ada dua. Dia ada dia panggil niat, dan yang kedua dalam perbuatan satu lagi dipanggil betul. Niat dan betul Macam mana nak kata ni, macam saya explain sikit perbuatan yang betul ni contoh apa? Kita sembahyang lah kata. Okey. Satu perbuatan sembahyang, macam mana dia katakan niat tu betul? Niat betul sembahyang ni apabila kita sembahyang tu kerana Allah. Bukan sembahyang kerana lain bukan sembahyang kerana kalau budak-budak kan kita kata sebab mak dia suruh, sebab ayah dia suruh, jadi dia pun sembahyang. Nanti kena pukul. Sebab hajah ni garang, dia kata kan, mak dia ni garang, kalau tak sembahyang dia pukul. Jadi dia sembahyang. Dia sembahyang kerana apa? Budak tu. Kerana niat dia tak betul. Kerana mak dia. Itu niat tak betul. Yang kedua, dalam ibadah ni, dalam perbuatan ni ialah mesti betul. Betul ni contohnya apa? Contohnya kan, contoh betul. Kita sembahyang menghadap ke mana? Menghadap ke Kaabah kan? Menghadap ke arah kiblat. Kalau kita sembahyang, kita tak menghadap ke arah kiblat,
Kita menghadap ke Moskow kata. Contohnya. Kita menghadap ke Tokyo. Kita menghadap ke Korea Selatan. Singapura. Contohnya. Betul tak betul sembahyang tu? Sembahyang tu tak betul. Sembahyang tak betul. Tapi katakan. Saya sembahyang menghadap Tokyo. Tokyo macam mana? Tokyo macam Turut. Tokyo. Saya menghadap ke Tokyo. Tapi niat saya betul. Ustaz, macam mana? Terima tak terima? Dia kata, walaupun niat betul, tapi sembahyang kalau awak buat cara tak betul, maka tak jadi. Tak diterima perbuatan awak. Jadi perbuatan mesti ada dua perkara. Iaitu apa? Yang pertama sekali ialah mesti betul. Dan yang kedua mesti niatnya ikhlas. Satu. Itu kalau dalam perbuatan. Tengok kan beza tadi. Kalau dalam akidah, dia mesti kuat dan betul. Kuat dan benar. Kuat dan benar. Okey. Habis. Jadi kata Imam Qurtubi, bila dibetulkan i'tiqad itu betul, mengikut Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya, kata-kata dia betul, perbuatan dia betul, maka apabila semua itu betul, maka itulah nama dia iltizam, kata Imam Qurtubi. Tak apalah. InsyaAllah. Itu adalah pandangan-pandangan ulama. Kesimpulan dia semua ialah kita campur dua ni. Kita ambil, masukkan dalam blender, kita putarkan, kita blend dia, insyaAllah keluar result dia apa? Iaitu mestilah akidah dan juga perbuatan, dan mesti semua itu adalah mesti betul. Mantap, selesai masalah. Okey, kita pergi kepada seterusnya. InsyaAllah. Poin seterusnya yang disebut sini ialah kelebihan istiqamah. Kelebihan istiqamah. Maknanya sini, ada juga kan, orang buat benda-benda tapi tak istiqamah. Mungkin tak? Mungkin. Jadi Allah SWT dah sebutkan dalam ayat-ayat Quran sini, kalau orang istiqamah ni, maknanya istiqamah ni maknanya ialah orang tu tetap teguh lah kan, bersama-sama kan tak? Maknanya contoh kalau istiqamah kita kata dengan mudahnya sekarang ni, kita ni belajar kan. Maknanya setiap Jumaat belajar, 10.30 kita belajar, 10.30 kita belajar kan tak? Tak berhenti. Sampai bila kita ni? Kita istiqamah, insya-Allah sampai habis hadis 40. Tengok-tengok sampai hadis 26, hilang dah. Hilang pergi ke mana? Malas lah kata. Hari Jumaat ni best tidur gitu kan. Tidur lah daripada pukul 8 sampai pukul 12 kata kan. Tapi orang ada kelas. Alah tak apalah, kelas saya ikut online lah apa benda nanti. Ataupun banyak lagi ustaz-ustaz. Tu biasanya alasan kan. Alasan kita macam tu kan. Kita ni biasanya malas online ni macam tu kan. Kita kata alah ramai banyak dalam YouTube tu, boleh tekan je. Masalahnya, bila kita ni tidak mendisiplinkan diri kita, biasanya kita tak ikut. Sebab bila dah banyak kan tak? Berganda kan, betul tak banyak. Tengok tekan dalam YouTube ada ribu ustaz dalam tu. Kita nak pilih mana satu? Banyaknya. Sekali tekan last sekali ni tak kena, tengok ni separuh, tengok ni 2 minit, tengok ni 3 minit, tengok ni last sekali tak habis kan. Jadi kita pun tak belajar. Jadi sebenarnya alhamdulillah kan, terima kasih Ajah kita ni istiqamah walaupun berhenti sekejap hari tu kan, bulan Ogos kita berhenti terkejut kena apa ni COVID kan. Jadi kita berhenti sekejap, tapi kita teruskan semula insya-Allah kan. Dan bila kita bersama ni, ini indahnya kita ni buat online ni kan, online betul-betul lah, online yang live kan, bukan online yang tengok. Sebab online tengok ni kita kata tak apa, kita terlepas pun tak apa, kita tengok kemudian. Itu bahaya sebenarnya, kita tak akan tengok. Itu yang saya pelajari lah dalam hidup ni, macam itulah biasanya kan. Sebab itulah kita kena iltizam, komit. Itu komit. Alhamdulillah. Seterusnya, insya-Allah kita tengok lagi. Yang pertama sekali, kelebihan istiqamah ni diberikan kelebihan, dia perluaskan, dimudahkan rezeki di dunia, sebagaimana disebutkan dalam surah Jin ayat 16. Saya rasa kita pernah baca dulu. Law istaqamu ala tariqati, Allah Ta'ala katakan. Allah Ta'ala guna perkataan law istaqamu ala tariqati. InsyaAllah kan, semua boleh tengok lah tiap-tiap satu ayat-ayat tu kan yang kita ada sertakan tu. InsyaAllah tengok dalam ayat-ayat ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan perkataan istiqamah. Jadi dia kata law istaqamu ala tariqati, kalau kamu istiqamah di atas jalan, Allah Ta'ala akan berikan mudah rezeki di dunia. Jadi kita tak nak dunia ni mudah kan. Kita nak akhirat, memanglah nak, tapi diperluaskan, dimudahkan rezeki. Cara dia adalah dengan istiqamah. Itu nombor satu. Yang kedua, diberikan keamanan ketika mati di dunia kubur dan ketika dibangkitkan.
Juga ada dalam hadis-hadis dia, dalam ayat-ayat yang ceritakan benda ni. Iaitu apa ni? Ketika kita mati, ketika dikubur, ketika dibangkitkan, maknanya semua tu kan start daripada mati, start daripada bangun balik, ba'ath dibangkitkan. Lepas tu kita akan bangun berjumpa dengan Allah. Dalam ni, bila mati ni, start kesusahan sebenarnya. Orang tak boleh nak lari kan. Kita tak tahu, kita tengok orang tu macam mati tenang, dia kata kan. Mati tenang tu orang nampak kan takkan dia menggelupur kan. Kita tengok orang kafir mati macam relax je, tak ada masalah je, kita mana tahu dia sakit masa nak mati tu kan. Dalam hadis sebut kan, ditarik nyawa dia tu seperti macam ditarik ditarik daripada tu macam anak panah yang makan bercerai-cerai lah daging dia kan. Sakit kan tak? Maknanya ruh tu tak nak keluar daripada badan tu kan. Jadi malaikat akan tarik tu kan, seperti tarik besi yang yang ada menarik keluar daripada daging tu, hancur. Jadi dia sakit sebenarnya kan tak? Siapa yang merasai? Dia lah merasai. Siapa yang beritahu? Dia kah beritahu kepada kita? Tak boleh dah. Yang beritahu kepada kita ialah Nabi SAW. Sebab itulah bila nak bawa ke kubur, tengok kan, nak bawa ke kubur pun dia dahsyat, dia tak nak pergi ke kubur kan. Disebutkan sini kan, keamanan kubur. Orang yang kafir ni, orang yang sakit, orang yang maksiat ni, bawa ke kubur, dia akan bising kan. Kau nak bawa ke mana, aku ni kemana pula ni kan. Tapi kalau orang yang beriman, kalau orang yang amal soleh, semasa dibawa ke kubur, dia akan kata cepat sikit boleh. Dia suka nak pergi ke kubur tu. Sebab apa? Nak berjumpa dengan kawan-kawan, nak berjumpa dengan ni sebenarnya. Gitu maknanya kan. Berbeza kan. Begitu juga dibangkitkan. Kita tahu semua dibangkitkan. Dalam keadaan susahnya, dalam keadaan peluhnya, dengan mataharinya dekat, dengan panahnya, dengan berebut-rebutnya kan, dengan orang yang ni bukan berebut-rebut nak pergi beli panic buying kan. Terkejut kan. Terkejut menteri kata, YB kata apa benda ni, kena lockdown dah kelang kabut dah kan. Berebut dah beli, tanggung queue panjang. Saya tak pergilah. Saya tengok dalam Facebook kan. Tapi ni lebih dahsyatnya cerita kan, berbilion manusia. Sekarang pun ada 6 bilion. Bayangkan dalam satu masa ni. 100 tahun lepas ada berapa bilion. Lepas berapa bilion manusia nak berjumpa, pergi satu tempat. Jadi susah kan. Tapi Allah Ta'ala akan beri kelebihannya, insya-Allah. Jadi itulah yang orang-orang yang istiqamah ni, dia akan dapat. Allah Ta'ala beri kelebihan tu. Seterusnya ialah dihilangkan kesedihan berpisah dengan keluarganya. Ni perasaan, emosi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Quran kata, la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Saya tulis sini kan. Dia ada dua masalah manusia, dia kata. La khaufun alaihim, satu lagi yahzanun. Yahzanun. Ni khauf ni maknanya takut maknanya. Dalam bahasa Melayu lah dalam bahasa Melayu. Yahzanun ni artinya ialah sedih dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arabnya, bila Al-Quran kan, Quran dah beritahu kan, bahawa manusia ni dia tidak akan ada kesedihan. Orang yang beriman Allah Ta'ala jamin. Dalam hidup dia tak ada. Apa sebenarnya khauf dan juga yahzan ni? Kita sebut kan, manusia ni, kalau kata-kata manusia di tengah ni kan, manusia tengah ni, dia ada dua. Yang pertama, benda yang akan datang. Yang kedua, benda yang dah lepas. Kalau perkara yang dah lepas, dia akan sedih. Sedih terlepas ni, sedih. Macam-macam dia sedih. Sebab apa kan? Sedih lah. Orang mati, kita sedih kan? Kalau kita rugi bisnes, kita sedih. Kalau apa-apalah, sedih kan? Aku tak dulu aku ni ada masa tapi aku ni tak belajar Islam contohnya kan, sedih. Depan ni dia akan takut. Jadi manusia tengah-tengah. Kita ni tengah-tengah. Jadi terhimpit macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran, kita selalu baca kan. Cuba baca Quran, kita akan jumpa ni perkataan ni. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maknanya orang yang beriman ni, dia takkan ada dua benda ni. Depan dia tak ada, belakang dia tak ada. Iaitu takut pun tak ada, sedih pun tak ada. Kenapa orang Islam ni tak ada perkara ni? Antaranya ialah dengan istiqamah ni. Itulah maknanya kelebihan istiqamah. Jadi sebab itulah, iaitu dengan berpegang kepada agama,
berpegang dengan Islam, dengan akidah yang betul, orang tu tak akan takut. Macam mana dia boleh jadi? Apa kaitan saya nak cerita sikit kan kenapa orang takut? Orang takut ini kerana dia takutlah kan nanti terkena gini. Contoh dia kata pelajar, dia pergi tak lulus exam, takutnya exam nak keluar, result nak keluar, dia takut. Kita takut kan, nanti aku mati kan. Takut ni kan, apa benda akan jadi ni kan. Orang yang beriman dia tak takut. Kalau dia beriman betul-betul, sebab tu kata betulkan iman tadi ni kan. Kul amantu billah ni. Kadang-kadang kita sebut simple je kan. Katakan aku beriman dengan Allah. Tapi apa maksud beriman dengan Allah tu? Beriman dengan Allah ni artinya apa kan? Bahawa tidak ada satu benda pun di hadapan aku ini yang boleh memberi mudarat kepada aku kecuali apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Maknanya kalau Allah Taala tak izin, tak mungkin akan dapat berlaku perkara itu. Itu kelebihan, nampak tak? Maknanya kita kan. Jadi bila macam tu orang beriman dia tak takut. Apa takutnya? Tapi bukanlah maknanya tak takut tu pergi terjun, tak pandai berenang pergi terjun dalam sungai Brunei tu. Itu bukan makna tak takut, itu makna bodoh maknanya. Bukan tak takut tu. Tak takut, dia tengok lori besar, lalu nak lalu jalan dia pun pergi duduk depan lori tu. Itu bukan tak takut, itu makna dia bodoh. Minta maaf lah saya sebutkan perkataan tu kan, dalam bahasa Melayu ni macam tu lah. Sebab apa orang tu bukan tu takut ni maknanya lah antaranya ialah kita buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala menyuruh kita ni lari daripada lori tu. Kenapa pergi cari pasal? Kenapa pergi terjun dalam sungai? Dah awak tak pandai berenang. Itulah contohnya kan. Jadi yang pertama takut tak ada. Siapa dia tahu kan. Jadi jangan takut, maknanya kita nak sampaikan Islam, janganlah takut. Kita nak ceritakan apa benda yang benar, janganlah takut. Apa kita takutnya? Gitu. Yang kedua, sedih. Kenapa orang sedih? Orang sedih ni kerana Allah berlaku. Orang beriman ni, dia ada satu ajaran dia. Dia ada satu pegangan dia. Minta maaf. Pegangan dia ialah qada dan qadar. Apa erti qada dan qadar? Iaitu, semua benda tak akan berlaku melainkan apa yang Allah Ta'ala izin. Jadi, apa yang dah berlaku tu maknanya itu Allah Ta'ala izin. Jadi, kalau Allah yang Ta'ala yang izinkan perkara itu berlaku, kenapa awak sedih? Awak tak fail kata exam. Contoh ni contoh dahsyat sikit. Fail exam. Budak-budak sekolah. Fail exam. Lepas tu dia sedih. Nak bunuh diri, nak apalah, dan macam-macam lagi. Apa sedihnya? Itu ketetapan Allah. Kalau kita dah berusaha, kita dah buat, apa masalah? Kita dah istiqamah. Itu maksud. Jadi sekarang ni orang istiqamah, dia katakan dia tidak akan sedih. Berpisah dengan family pun dia tak sedih. Apa pun? Sebab dia tak kisah. Dia mati syahid ke apa, dia tak kisah dia kan. Sebab apa kan? Sebab itu permintaan Allah langsung. Yang seterusnya, didatangkan khabar gembira, pengampunan dosa, amal diterima dan juga akan mendapat syurga. Itulah yang tadi tu kan. Allah Ta'ala pun dah cerita kan. Nabi pun dah cerita tadi kan. Kita dah baca. Jadi okey. Seterusnya ialah kita baca seterusnya. Istiqamah di atas jalan yang lurus. Apa maksudnya? Iaitu perintah Allah untuk Nabi dan umatnya supaya menepati syarak. Itulah maksudnya. Maknanya ikut syarak maknanya. Ikut syarak itu apa yang Allah Ta'ala tetapkan kita buat. Jenis istiqamah ada dua. Jenis-jenis istiqamah. Yang pertama sekali, istiqamah hati. Yang kedua, istiqamah lidah. Ini yang kita ambil maknanya saya tulis benda ini sebenarnya dikumpulkan daripada buku-buku explanation kepada hadis 40 ni yang dibuat oleh dalam bahasa Arab kebanyakannya tapi jadi saya petik-petik lah ni kan, ambil-ambil sikit kan, sekadar yang sesuai untuk kita lah. Buku apa, kitab apa yang saya ambil ni ada di dalam mukadimah buku ni dalam atas awal-awal buku ni ada sebutkan nama-nama buku tu. Jadi ulama kata istiqamah ni ada dua jenis. Sebagaimana disebut dalam Quran, disebut dalam hadis. Yang pertama istiqamah hati. Sebagai raja kepada jasad, istiqamahnya akan menentukan istiqamah yang lain. Maknanya hati itu kita istiqamah tetap berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kalau yakin. Kalau rasa kekuasaan Allah besar, rasa kekuasaan Allah besar selama-lamanya. Tak adalah turun naik dan sebagainya kan. Tak kan. Cuma iman, kita kata iman tu memanglah lemah dan kuat tapi dia tak turun sampai kepada tahap yang kurang sampai kurang daripada 100 gitu. Kalau dia bertambah lebih 100, 110, 120, 130. Itu mungkin. Tapi kalau turun pun dia turun sampai tahap 100 saja.
Sebab kalau turun daripada 100, itu dah panggil tak beriman nama dia kan. Itu. Jadi turun sampai tahap paling main 100 tu, kemudian dia naik balik lah, insyaAllah. Jadi hati kena istiqamah kan. Makna berterusan. Dia memang area ni. Nabi kata kan. Likulli amalin syatrah wa fatrah, Nabi kata kan. Iaitu dia ada area sini. Tapi ini 100, area ni macam ni. Dia bermain kawasan ni. Gitu kan. Dia tak boleh main turun bawah. Tak boleh. Okey, itu hati. Yang keduanya, istiqamah lidah. Lidah ni. Sebab adalah hadis sebut. Dia sebutnya bukan maknanya kerana apa? Kerana Nabi sebut kan. Hendaklah kamu jaga lidah kamu, Nabi kata. Kerana lidah adalah penterjemah kepada hati, juga menjadi punca kecelakaan kepada tuannya. Nombor satunya, penterjemah kepada hati. Kalau hati ni tak percaya kepada satu benda, lama-lama dia akan keluar juga. Walaupun dia tinggal di tempat kita, walaupun tinggal di negeri kita kan tak. Kalau orang tu tak percaya, katakan dia ni memang apa ni, kita kata liberal, orang liberal. Otak dia tak terima ni apa ni, ikut agama ni apa, menyusahkan ni. Dia nak rambut dia ni blonde lah, rambut dia ni merah, biru, purple. Contoh kata, dia tak suka, tak setuju semua ni. Apa ni ikut agama ni, main menyusahkan. Tapi dalam hati dia tak berani nak cakap depan-depan. Sebab ni Brunei, nanti kena hukum. Kata. Tapi dalam hati ada. Lama-lama dia akan keluar juga dengan lidah dia. Lama-lama kan, dia mesti akan terkeluar juga. Lidah ni maksudnya kemungkinan dia tulis. Kemungkinan dia bercakap dalam TikTok. Kemudian dia menulis dalam IG. Kemungkinan akan ada lah tu. Terbongkar juga akhirnya. Allah Ta'ala akan bongkar, tunjukkan juga kalau ada tak beriman. Jadi sebab itulah maknanya kita ni kan kena jaga hati. Kalau hati ni selamat, insya-Allah kan, lidah akan selamat. Tapi kalau hati tak selamat, tapi kalau lidah ni macam boleh jaga, lama-lama dia akan terbongkar juga. Kemudian yang kedua, dia punca kecelakaan kepada tuannya. Jadi kata-kata kena jaga, maksudnya sebab apa kan? Sebab kadang-kadang menyakitkan hati orang kan. Kadang-kadang gini kan. Jadi sebab itulah gunakanlah pada yang baik. Bukan jangan bercakap maksud dia. Kalau jangan bercakap tu maksudnya kuranglah pahala. Sebab ada banyak pahala melalui mulut ni, melalui lidah ni sebenarnya. Ni saya sedang bercakap ni. Kalau saya tak bercakap, semua orang tak bercakap, Nabi tak bercakap, sahabat tak bercakap, Islam tak sampai kepada kita. Alhamdulillah kan. Maknanya gunakan pada yang baik. Kulil haq walau kana murra, ataupun Nabi SAW kata hendaklah kamu bercakap ataupun liasmut. Bercakap ataupun diamlah. Kalau tak ada benda nak bercakap, diamlah. Tapi kalau ada benda nak bercakap yang baik, kena bercakap. Gitu. Okey, yang kedua, yang ni lidah tu, yang lidah yang pertama. Yang keduanya adalah minta maaf. Yang kedua sini ni. Sekarang ni tulisan ni. Ni okey sini. Sebagai penterjemah. Kemudian yang kedua sebagai renungan. Ni ada ayat-ayat sambungan insya-Allah yang boleh dibacalah oleh sahabat-sahabat semualah, saya rasa insya-Allah. Jadi saya minta kita sampai kepada pelajaran yang inilah yang terdapat di dalam hadis ni. Allahu Akbar, dia lompat pula dah tiku saya ni. Okey, pelajaran yang terdapat dalam hadis ni. Jadi insya-Allah boleh siapa tulis tolong baca insya-Allah. Saya baca Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang terdapat dalam hadis. 1. Iman kepada Allah Ta'ala mestilah mendahului ketaatan. Hajah, nanti dulu Hajah, berhenti dulu. Nak tanya sikit. Kenapa? Siapa yang baca mesti ditanya. Okey. Kenapa? Maksudnya? Kenapa iman mesti mendahului ketaatan? Jawab. Iman kepada Allah Ta'ala mestilah mendahului ketaatan. Ya. Taat dulu baru iman kan maksudnya? Bukan, iman dulu. Iman dahulu kemudian taat. Kenapa? Beriman dan taat. Kalau taat dulu tak boleh? Taat dulu baru beriman. Boleh tak? Tak boleh. Akidah dan akidah sebab beriman mengatakan beriman kepada Allah kan? Betul. Bisa taat kepada percaya kepada Allah. Kalau iman kalau taat tak ada iman, tak dapat pahala. Begitulah deh.
Kalau taat, tak ada iman, tak boleh. Dia tak dapat pahala. Dia mesti ada iman, kemudian barulah ke taat. Iman dahulu sebelum taat. Bukannya taat dahulu sebelum iman. Sebab iman, taat ni tempat apa ni? Iman tu seperti tempat digantungkan, disangkutkan ketaatan tu kan. Tempat tulis kan, misalnya kata kan, kalau kita kata tulis atas udara, ni tulis atas air ni, saya menulis ni, nampak apa-apa? Mana nampak apa-apa? Itulah ketaatan, tapi tak ada iman, tak ada. Terima kasih Hajah, teruskan Hajah. Yang kedua, amal soleh akan dapat menjaga iman. Ya. Yang ketiga, iman dan amal soleh keduanya harus dilaksanakan. Harus tu mesti mesti tu maksudnya, mesti dilaksanakan. Yang keempat, istiqamah merupakan darjat yang tinggi. Itu maksudnya Ustaz, istiqamah merupakan darjat yang tinggi. Orang yang istiqamah itu, apa saja yang ia istiqamah, darjatnya tinggilah di sisi Allah. Maksudnya itu kata Ustaz. Betul. Artinya kalau tak istiqamah ni, kadang-kadang dia taat, kadang-kadang tidak taat. Itu tak istiqamah tu maksud dia. Faham Faham. Yang kelima, keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat imannya. Di mana ambil tu? Yang nombor 5 tu daripada mana ambil tu? Keinginan yang kuat dari para sahabat dalam menjaga agamanya dan merawat iman. Daripada hadis tadi. Sebab hadis tadi meriwayatkan bahawa kan sahabat yang bertanya tu kan, sahabat bertanya kepada Nabi tu, artinya sahabat ni Abu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi ni contoh bahawa sahabat ni dia selalu bertanya kepada Nabi. Dia tanya apa-apa yang boleh membantu dia untuk beriman. Itu maknanya. Jadi dia tak biarkanlah kalau dia jahil, sahabat-sahabat ni kalau jahil dia mesti bertanya Nabi. Supaya dia ni faham, tahu. Jadi kita pun macam itulah insya-Allah. Kita kalau ada yang orang yang betul lah tu ditegurkan, maksudnya cuma tu kata Ustaz. Betul, maknanya dia tegur, dia nak kata apa dia tegur dia, dan dia tanya orang alim. Gitu. Kalau dia tak tahu apa-apa, akhlaknya, adabnya cuma tu kau Ustaz. Ya, tanya. Sentiasa bertanya maknanya, sentiasa bertanya. Seperti Sufyan tadi tu. Teruskan. Yang keenam, perintah untuk istiqamah dalam tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah semata hingga mati. Semata-mata sehingga mati tu supaya sebab dia kata kita ni sentiasa istiqamah, makna sentiasa tahap tu mestilah tinggi kan, jangan sekali turun gitu kan. Turun. Dia takut apa? Takut semasa turun tu mati. Sebab itulah mesti istiqamah. Supaya apa? Kalau mati, dalam Quran kata wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati melainkan kamu ni dalam keadaan beriman. Jadi mestilah istiqamah supaya bila-bila anytime mati pun okey, no problem. Itu. Okey. Habislah Hajah Habis. Alhamdulillah. Jadi kita boleh masuk hadis yang seterusnya lah kalau macam tu. Ke-22. Insya-Allah. Soal jawab silakan. Kalau ada soalan. Saya tanya, saya pernah mengikuti satu ceramah. Dalam ceramah tu Ustaz tu menyebut pasal hadis lah, kasihan hadis ni. Dia ada menyebut pasal tak silap saya muttafaqun alaih, macam tu bunyi dia. Ya betul. Apa tu Ustaz? Muttafaqun alaih maksudnya dalam bahasa Melayu disepakati padanya. Itu maksud dia. Disepakati. Sepakat maknanya. Sepakat tu artinya hadis itu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dua orang. Bila hadis tu riwayat dua orang, Bukhari dan Muslim, maka disebut muttafaqun alaih. Itu maksud dia. Maknanya tingkat tinggi tu. Tingkat hadis yang paling tinggi lah muttafaqun alaih. Itu maksud dia saja. Okey ke? Jelas ke? Dan satu lagi, tadi tu kan jenis-jenis istiqamah. Saya pernah terbaca dalam suatu buku, tak ingat buku mana, dia mengatakan
siapa Ibnu Abbas ada pernah menyatakan istiqamah tu ada 3. Dia masukkan istiqamah jiwa dia satu. Salah satu daripadanya. Jadi according to Ibnu Abbas, istiqamah itu ada 3 jenis. Satu istiqamah hati, istiqamah lidah, dan 3 istiqamah jiwa. Apa pandangan Ustaz? Betul. Jadi ramai ulama-ulama, maknanya ada ulama yang menambah satu lagi. Hati, kemudian yang kedua lidah, kemudian yang ketiga ada yang menambah anggota. Jadi maknanya betul juga cuma yang kita sebut di sini ni 2 ni, itu 2 yang semua ulama mengatakan 2 ini adalah yang asas, kerana ini disebutkan dalam Quran dan juga dalam hadis. Gitu Tapi maknanya ada ulama yang tambah tu, itu tak jadi masalah. Betul juga. Masih betul insya-Allah. Kesimpulannya maknanya ialah mestilah maknanya lidah pun istiqamah, hati pun istiqamah, dan badan pun istiqamah juga. Anggota-anggota lain pun istiqamah juga. Betul aja. Silakan. Ada lagi soalan lain? Atau saya ada soalan. Silakan. Istiqamah ni ia ada dengan di dalam sana tu ada faktor masa Ustaz. Ya. Kalau macam istiqamah tu, ya sukatan-sukatannya kekal selamanya selagi kita hidup, betul? Betul. Sedangkan memang katanya tu ada berturun menaik tu kan, kerana dia buat dia dah. Cuma nak mengakalkan tu Ustaz. Kalau soalan kata bagaimana nak mengekalkan istiqamah, macam tu kan Hajah, betul ke? Satu yang soalan pertama tu kan mengkonfirm betul ke fikiran saya bahawa bila dia katakan istiqamah tu adalah selama-lamanya. Betul. Bukan kira waktu bertahun apa. Artinya selagi kita hidup perlu diteruskan macam saya kata. Betul. Itu untuk confirm. Yang kedua baru tak bertanya. Jadi macam mana kata ni cara mengekalkan ataupun cara mengistiqamahkan katanya tu. Okey, ada 2 soalan. Yang pertamanya mesti kekal sehingga kematilah kan, kita matilah kan. Itu mesti kekal, betul kan. Saat ni saya lukiskan gambar ni. Ini saya lukis gambar sekali lagi. Ni katakan ni. Ini apa ni? Kalau dekat hospital tu ada macam tu kan. Apa tu? Oscillator kan. Dia naik turun kan. Tengok kita punya degupan jantung. Macam-macam kan. Jadi kita nak gambarkan iman ni kan. Dia macam ni jugalah. Iaitu dia macam ni. Maknanya. Gini. Kita kata. Ini adalah 100% iman. Ini iman saya nak cerita iman. Yang naik, yang atas ni, yang berpusing-pusing, yang bergerak-gerak ni, kita kata nak tunjuk warna apa lagi, warna hijau lah ni yang gerak-gerak ni, inilah iman kita. Dia naik turun kan. Tapi dia tak boleh turun daripada 100%. Itu syarat dia. Kalau turun daripada 100%, ni turun daripada 100% ni, dah kira batal iman ni. Batal iman ni. Tak boleh. Kan? Dia mesti area atas. Atas tu 101, 100, 120, 130, 140 mesti naik. Itu satu. Jadi itu memang sampai kepada mati iman ini mesti macam tu. Mesti pada atas daripada 100. Jangan. Jangan apa ni kan? Kita kata dia ni turun wa iyazubillah kan? Dia turun sampai ke bawah gini. Turun gini. Turun bawah. Turun bawah ni. Kita takut sebab apa? Takut time ni lah kita mati ni. Kita mati di sini. Kalau mati di sini wal iyazubillah kan? Mati kufur lah kan Sebab kita ni tak tahu kan. Kadang-kadang kita ni syirik kan. Datang syirik hati kita. Jadi kena kekalkan. Sampai hari kiamat kena kekalkan. Yang keduanya soalan Hajar ni ialah bagaimana kan? How kan? How kita nak kekalkan? How? Kita nak kekalkan iman ni sampai kepada mati. Jadi ginilah kan ulama-ulama ni banyak sebut macam mana cara ni ialah yang pertama sekali ni kita kan ni sampai nak mati kita ni mati sini kita kan. Macam mana nak kekalkan? Ada banyak cara. Antaranya kan ialah yang saya sebut tadi tu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu ni Islam. Makna serah diri kepada Allah. Itu makna istiqamah tu.
sentiasa. Tapi bagaimana nak cara tu? Inilah maknanya kita nombor satu yang ulama-ulama ajar yang dibuat oleh Nabi pada sahabat ialah apa kan? Kena doa kan. Doa supaya tu lah. Yang selalu kita baca doa tu. Rabbana atina, tu simple kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu doa tu nampak macam simple lah kan. Tapi Nabi selalu buat perkara ni. Nabi ajar perkara ni. Dia simple, ringkas, mudah. Tapi kalau kita faham erti doa ni, erti apa iaitu ya Allah kata Rabbana atina, beri kat atas dunia ni baik, di akhirat pun baik, jaga daripada wakina azabannar, jaga daripada azab neraka. Maksud apa? Bahawa aku ni kekal atas iman lah tu. Sebab apa? Baik dunia. Baik dunia ialah kesihatan baik kan, kehidupan baik, tak terlekat dengan hutang, tak gini macam-macam kan. Ada dalam hadis sebut tu. Yang kedua, wa fil akhirati hasanah, di akhirat pun hasanah. Macam mana akhirat hasanah? Iaitu dengan kita ni mudah buat pahala atas dunia ni. Itu doa. Jadi doa kan sentiasa. Jadi kemudian kita doa kepada Allah kan, ihdinas siratal mustaqim tu. Sebab tu baca Fatihah mesti kalau yang paling cantik faham makna dia tu kan. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah kekalkanlah aku, tunjuk aku dan kekal aku atas jalan yang lurus ni. Jangan aku ni sekali macam ni kan. Itu doa. Yang keduanya usaha lagi. Itu usaha how kita ni, nama dia ni ada ni dalam hadis juga sebut tentang jamaah ni maksudnya kita kena support each other kan, kena bersama. Ni kita takut ada orang kita kan, maknanya kan bila dia rasa dia dah Islam, dia rasa dia ni boleh berpisah daripada kawan-kawan kan, maknanya berpisah daripada orang baik lah kan. Kita ni manusia kan, automatically kita ni akan influence dengan orang lain kan. Influence zaman sekarang ni bukan orang lain tu, bukan apa kan, kadang-kadang telefon kan, telefon pun kita boleh influence kan. Kita tengok telefon, kita tengok cerita orang, kita terpengaruh. Itu orang cakap macam ni, kawan cakap macam ni melalui telefon, kita terpengaruh. Jadi itu nama dia tu jemaah juga tu, nama dia jemaah telefon. Jemaah grup telefon kan, kita ada grup kan tak? Grup ni WhatsApp grup tu nama dia jemaah lah tu. Jadi ni bahaya. Nabi SAW kata, jaga-jaga jemaah mana kamu ni kan. Sesungguhnya innama ya'kuluz zi'bu minal ghanamil qasiyah, Nabi kata. Hendaklah kamu berjemaah dengan jemaah yang baik. Hendaklah kamu bersama dengan orang yang baik. Kenapa? Kalau kamu tak bersama dengan orang yang baik, kamu jadi macam tu. Macam apa dia? Al-ghanam. Nabi kata kambing. Kambing tengok cerita kan. Kita bukan tengok cerita, tengok dokumentari di Afrika kan. Kambing ke, kerbau ke, kalau singa kan, itulah di Tanzania ke mana kita tengok ada tu kan, safari tu kan, yang dia tengok dia harimau ke lion ke semua tu kan, dia akan cari, dia tunggu yang berpisah daripada kawan dia. Bila ada lembu ke ataupun kuda belang ke zebra tu kan, yang berpisah dari kawan dia akan sambar yang tu. Yang lain dia tak sambar. Kalau yang ramai-ramai ni susah nak sambar. Jadi manusia pun macam itulah Nabi kata. Innama ya'kuluz zi'bu minal ghanamil qasiyah. Sesungguhnya serigala akan makan kambing yang seko-seko, yang berpisah dari kawan dia. Berpisah dari kawan dia, Nabi maksud sini ialah apa? Serigala tu ialah syaitan. Yang berpisah tu apa? Maknanya orang tu bukan maknanya dia tinggal di hujung tu, temburung dalam hutan temburung seorang-seorang tu, bukan. Ataupun hutan tutung seorang-seorang, bukan. Tapi maksudnya tinggal di bandar tapi dia tak bersama dengan jemaah. Kita ni kan, kita ada jemaah kita ni kan. Ni jemaah semula kan bersama dengan Hajjah ni. Nama dia jemaah apa ni? Jemaah Zilan Nawawi. Ini jemaah juga ni. Ni macam ni lah maksudnya kan. Jadi kalau kita nak konsisten, kita nak komit, kita nak istiqamah, naklah berjemaah macam ni. Jangan berpisah kan. Kalau berpisah je, tak ada orang nasihat kita, tak boleh ada, kita tak boleh iltizam, kelas pun tak ada. Kita tengok sekarang kan, sembahyang Jumaat tak ada kan, sembahyang Jumaat tak ada. Affected jugalah kepada setengah-setengah orang kan. Sebab apa? Dia tak rasa tak boleh jumpa dengan imam, tak boleh jumpa dengan kawan-kawan semasjid dan sebagainya kan. Ada efek tu kan.
Itu nak contohnya pentingnya jemaah ni. Wallahu a'lam bissawab aja. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Sama-sama. Jadi macam mana? Habis tak kita? Yalah, 6 minit saja lagi Ustaz. 6 minit lagi? Jadi macam mana? Ya. Kita nak discuss hadis baru ke ataupun kita nak jawab soalan? Kalau ada soalan, kau macam mana? Ya, sesi soal jawab saja lagi lah. Mana tahu yang mau tanya. Siapa-siapa mau tanya silakan. Jangan malu, jangan segan. Di sinilah anda tempat kita bertanya, bersoal, berjawab. Bukan di luar. Orang tak tahu. Di sini kita saja kan. Ya, betul. Yang tadi tu yang dia pengira Rajah tanya tu macam mana kekalkan iman hingga mati tu. Ya. Itu termasuk istiqamah, doa. Lagi apa tu tadi Ustaz? Berjemaah. Bersama-sama maknanya. Bersama-sama dengan kawan-kawan yang baik lah. Gitu. Ustaz, saya mau tanya. Silakan. Misalnya kan kita ni selalu puasa sunat, Isnin, Khamis, puasa putih, and then salat sunat banyak dan tapi ada kalanya macam penat ngalih, so 2-3 hari anda melakukannya, lepas itu sambung lagi semula. Itu atau anda istiqamah juga namanya? Tak Haji. Yang Nabi ada sebut dalam hadis ni, orang yang tak istiqamah ni ialah orang yang dia buat banyak-banyak kemudian dia stop. Tu. Dia tak buat-buat dah. Kemudian 5 tahun lagi baru buat semula. Itu tak istiqamah. Kalau kita ni Hajah, kadang-kadang kita lemah lah kan. Kita lemah semangat ke ataupun kadang-kadang kita ngalih. Sekali-sekala itu tak dipanggil sebagai tak istiqamah aja, insya-Allah. Selagi mana jangan affected perkara yang wajib yang wajib okey berterusan, yang sunat ada kadang-kadang kita tak buat, puasa Khamis kita tak buat kadang-kadang sebab kita ngalih kan. Jadi ataupun itu tak dipanggil ni, insya-Allah. Dia jangan yang Nabi tak izinkan tu, iaitu apa? Orang yang buat contoh kata dia semayang sunat hari ni 100 rakaat. Bangun malam 50 rakaat semayang sunat. Tiba-tiba lepas tu tak buat-buat dah. Itu nama dia tak istiqamah tu. Istiqamah ni Nabi kata ialah wa in qalla, Nabi kata walaupun kamu buat amalan yang sedikit tapi hendaklah berterusan. Itu better daripada kamu buat sekali kemudian kamu tinggalkan. Wallahu a'lam aja. Faham. Ada soalan lagi silakan. Apa-apa pun boleh, insya-Allah. Soalan fiqh pun boleh, soalan apa pun boleh, insya-Allah. Ustaz, izinkan saya bertanya, Ustaz? Ya. Tadi ada pasal istiqamah jiwa ataupun anggota, Ustaz. Kan kita ni kalau sudah berumur lah Ustaz, macam ada yang kadang-kadang ada orang sakit, ada penyakit lah. So daripada istiqamah anggota ni, Ustaz, ia akan terkesan lah daripada fakta umur baru Ustaz saya. Misalnya sebelum ni dia berjalan lututnya okey, and then sudah berumur macam ni ada yang kurang sudahlah. Adakah ia macam ada berkaitan dengan istiqamah anggota ni Ustaz? Macam mana caranya kita ni kan walaupun sudah berumur untuk mengekalkan anggota kita ni untuk semua dapat bersujud lah. Okey, terima kasih. Itu saja ya. Maksud istiqamah anggota ni bukanlah maknanya anggota tani ni maknanya tetap terus kuat selama-lamanya, bukan. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ada sebut kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala tidak mewajibkan ke atas kamu, tidak membebankan ke atas kamu. Allah Taala tidak menyusahkan ke atas kamu di luar daripada kemampuan kamu. Jadi sebab itulah yang penting tadi tu dia sebut tu ialah kan istiqamah. Setengah-setengah ulama tadi yang saya sebutkan bahawa istiqamah ni ada 2, tapi ada ulama yang menambah jadi 3 kan. Yang pertama tu apa? Akidah ni tak perlu kepada anggota yang sihat ataupun tak sihat kan. Maknanya orang sihat pun boleh berakidah, orang tak sihat pun boleh berakidah. Sebab itulah penting istiqamah akidah tu, istiqamah iman tu. Walaupun anggota dia sakit pun dia tetap juga boleh istiqamah. Itu penting. Yang keduanya lidah ni maknanya
walaupun dia sakit, tetap dia boleh bercakap, kecuali orang sakit lidah lah. Tapi jaranglah orang biasanya, insya-Allah, walaupun anggota dia sakit, badan dia sakit, tapi lidah dia masih boleh lagi kan, kebiasaannya kan. Jadi maknanya penting istiqamah lidah. Oleh kerana itulah maka setengah-setengah ulama tak masukkan istiqamah anggota tu, sebab anggota ni kadang-kadang dia jadi lemah kan, sakit dan sebagainya, seperti kita lah kan, pada hari ni. Jadi oleh kerana itulah, kalaulah katakan ulama yang kata, ada ulama mengatakan bahawa istiqamah anggota juga adalah penting. Jadi maksud dia apa? Kalau anggota tu sakit macam mana? Anggota tu sakit artinya dia buat sekadar yang dia boleh. Kalau sekadar yang dia boleh, dia masih buat, itu makna istiqamah anggota. Bukan mestinya kalau dulu dia boleh sembahyang 12 rakaat, 8 rakaat, kata untuk sembahyang duha, katakan, kemudian sekarang dia dah sakit. Dulu dia boleh berdiri, sekarang dia sembahyang atas kerusi kan. Sama tak nak tanya? Orang sembahyang atas kerusi dengan sembahyang berdiri. Jawapan dia sama. Sama apa? Sama pahala, insya-Allah. Sama pahala. Sebab apa? Kalaulah bukan sengaja dia sembahyang berdiri, bukan sengaja dia sembahyang duduk. Bukan sengaja, bukan maknanya bukan sengajalah, sengaja kan, sembahyang atas kursi. Yang beza ni, kalau seorang tu dia sihat. Orang yang sihat boleh tak sembahyang berdiri? Boleh. Orang sihat boleh tak sembahyang duduk untuk sembahyang sunat? Boleh. Pahala dia separuh. Nabi katakan, pahala dia 1/2 saja kalau sembahyang duduk. Tapi kalau orang sakit, seorang yang sakit, dia sakit kaki, dia tak boleh duduk, dia tak boleh berdiri, tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk, pahala sama dengan sembahyang berdiri, pahala sama. Sebab itulah Hajah, jangan sedihlah kalau kita ni meninggalkan, kita tak boleh buat setengah-setengah perkara. Semasa dulu kita sihat, kita boleh buat. Sekarang kita tak sihat, kita tak boleh buat. Maka ulama-ulama kata itu adalah tetap juga mendapat pahala yang sama. Seorang Hajah, saya nak tanya lagi, soalan lagi. Seorang yang tak sihat, dia tak boleh sembahyang berdiri, dia tak boleh sembahyang duduk, dia tak boleh sembahyang dengan anggota, berbaring pun tak boleh. Dia sembahyang dengan kepala je. Kepala saja boleh bergerak, kepala boleh angkat sikit, kepala boleh tunduk sikit. Macam itulah kan, macam tu je. Dia sembahyang. Pahala sama tak dia sembahyang macam tu dengan seorang yang sembahyang berdiri? Jawapan dia sama. Kerana apa? Kerana dia sembahyang, dia nak juga sembahyang tu. Jadi yang penting tu nak tu. Nak sembahyang. Cara macam mana? Ikut kemampuan. Jadi pahala sama, insya-Allah. Jadi tetap juga itu dinamakan sebagai istiqamah, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, terima kasih. Sama. Kalau kita dapat boleh simpulkan, istiqamah ini sebagai satu sikap yang konsisten, sentiasa kokoh dalam menjaga akidah lah, macam itu. Betul aja. Dan buat sekadar yang kemampu, ikut kesihatan, ikut keadaan kan. Konsisten. Yang penting kita nak buat tu. Yes, betul. Konsisten nak buat. Konsisten mau buat. Konsisten terus mau buat, walaupun bagaimana cara, ikut keadaan masing-masing. InsyaAllah. Sama. Jadi saya serahlah kepada Hajah Khadijah mana sebab sekarang dah 11.44 dah. 11.45. Selamat kita habis Ustaz. InsyaAllah. Masya Allah. Saya bagi pihak semua jemaah yang hadir mengucapkan jazakallahu khairan. Semoga Ustaz sehat dan jumpa lagi minggu depan. Pasang niat dulu semua. Pahala seminggu insya-Allah. Sebab dah pasang niat. Amin, insya-Allah. Lagi minggu depan. Doakan kami semua Ustaz. Insya-Allah. Doakan jadi istiqamah. Benar, doakan istiqamah. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Kita ni akhiri dengan baca doa. Doa dulu. Belum lagi habis. Okey, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal mustaqim ala sabilika ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yattabi'una ahsanal ladzi
Allahumma ja'alna minal allazina yastaqimu ala tariqika ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah, wa la daynan illa qadaitah, wa la hamman illa farajtah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridan wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin. Taqabbalallahu minna. Ustaz, sebelum saya lupa Ustaz, yang Ustaz itu yang tempat skrin tu